Tengok dekat situ. Kita ada sari kata. Bawa keluar sari kata tu. Bawa keluar saya kata. Boleh. Ada sari kata tu. Sabar, dia tak keluar lagi. Sabar. Tapi di talian ketika ini, kita bersama dengan Cikgu Nazir. Ya. Hello, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat cikgu? Ya, Alhamdulillah sihat ya. sihat alhamdulillah. Dah sarapan ya? Alhamdulillah sarapan Sebab dah lama tak jumpa cikgu. Macam inilah dapat anak murid yang dah besar. Okey, hari ini ada sesuatu yang istimewa di mana kita akan bersama dengan Encik Muhammad Nazir Noor, merupakan guru bahasa Melayu. Dan untuk hari ini kita nak ceritakan mengenai subjek bahasa Melayu SPM ya cikgu. Ya saya. Okey, terlebih dahulu saya bacakan sedikit latar belakang Cikgu Muhammad Nazir Noor. Merupakan guru bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebahasaan Bukit Rangin, Kuantan. Oh, dekat je ni. Cikgu Muhammad Nazir Noor memperkenalkan teknik mudah perenggan yang pernah memenangi tempat ketiga Pertandingan Inovasi Guru Negeri Pahang tahun 2009. Tahniah cikgu. Okey, berpengalaman mengajar mata pelajaran bahasa Melayu peringkat SPM selama 21 tahun. Weh, lama ya. Menulis 2 buah buku iaitu Smart SPM dan Menulis Semudah ABC dengan Teknik Mudah Perenggan. Merupakan jurulatih utama kebangsaan JUK format baharu SPM. Jurulatih utama Bahasa Melayu Kertas 1 SPM Negeri Pahang, Ketua Pentaksir Negeri Ujian Lisan Bahasa Melayu SPM sejak tahun 2013 dan banyak terlibat dengan khidmat bantu program penulisan peringkat PT3 dan SPM di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Banyak pencapaian dia kan. Okey. Jadi jangan risau, cikgu bagus. Semua dah standby dah, semua dah orang kata siap sedia dengan buku masing-masing. Macam tu ya. Macam tu kan. Okey cikgu, jadi kita boleh tanya pada cikgu soalan untuk hari ni cikgu ya. Ya boleh silakan. Dah macam SPM. Macam nak SBM kan ya. Betul adik-adik kita jangan macam tu, kena standby. Ya betul. Okey. Jadi boleh tak Cikgu Nazir jelaskan perkongsian berkaitan subjek bahasa Melayu peringkat SPM pada pagi ini sebagai mukadimah. Okey, baiklah. Terima kasih untuk perkongsian subjek bahasa Melayu SPM kali ini. Saya fokuskan kepada kertas 1 supaya pelajar tingkatan 4 dan pelajar tingkatan 5 yang sama-sama mendengar pagi ini beroleh manfaatnya. Sebab kalau saya cerita tentang kertas 2, mungkin pelajar tingkatan 5 saja yang akan dapat manfaat buat pengetahuan saudara-saudari juru hebat ni. Format pemeriksaan SPM tahun ni adalah tahun yang terakhir dan tahun depan pelajar tingkatan 4 tahun ni adalah formatnya sedikit berbeza. Jadi kalau saya kongsikan berkait kertas 2, mungkin pelajar tingkatan 5 saja dapat manfaat. Jadi kongsikan yang kertas 1 kerana kertas 1 ni kertas penulisan. Jadi maknanya pelajar boleh dapat mengetahui berkaitan dengan penulisan, ada bahagian pendahuluan, isi, kesimpulan. Jadi saya fokuskan pada kertas 1 yang markahnya 110 markah. Okey. Ya. Okey. Jadi untuk saya teruskan je. Ya, silakan cikgu. Okey. Jadi maknanya kertas 1 ni ialah kertas yang menyumbang markah paling besar dah, 130 markah. Banyak. Ada bahagian A, bahagian B. Jadi ada banyaklah strategi untuk pelajar memperoleh markah yang tinggi dalam kertas 1 ini. Jadi kalau kertas 1 yang banyak markah, maknanya kena skor dekat situ banyak lah kan cikgu kan? Jadi ada tak macam kita buat cepat faham ke strategi untuk adik-adik ni, murid-murid senang ni dapat senang. markah macam tu. Kadang tu biasalah, saya pun pernah jadi pelajar. Tak penat nak ingat yang susah tu. Semua benda yang senang je. Jadi macam mana tu cikgu? Jadi kertas 1 ni jadi kertas penulisan. Jadi seharusnya pelajar seharusnya rajin-rajinlah berlatih nulis karangan kuasai komponen penulisan, iaitu ada bahagian pendahuluan, ada bahagian isi, ada bahagian kesimpulan. Setiap latihan tu perlu diselesaikan, rujuk guru, rujuk juga maklumat-maklumat yang kita pernah baca. Dan bukan pada hari ini saya melihat ramai pelajar dia sekadar dapat latihan tu daripada guru, mereka menyalin karangan daripada internet. Ini masalah yang berlaku. Kenapa tak boleh cikgu kalau kita salin je? Dia bukan kita nak buat contoh ke macam tu? Okey, jadi boleh salin, tapi sekarang kita nak menghasilkan karangan cemerlang.
Ya, yang maksudnya karangan cemerlang. lah, kalau salin bulat-bulat kita hafal daripada karangan dari internet tu, maksudnya taklah bukanlah maksud cemerlang. Jadi nak dapat cemerlang, kita pelajar yang dengar hari ni pelajar cemerlang Melaka bukan? Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Baca apa baca rencana, tonton berita di televisyen jadi akhirnya bahan-bahan tadi mereka boleh gunakan dalam penulisan yang bertaraf cemerlang. Jadi untuk tulis karangan cemerlang ni saya cadangkan kepada pelajar apabila membaca soalan tu mereka perlu mengasingkan soalan itu mengikut kriteria tertentu. Macam tu pula. Contohnya bila baca soalan tengok yang mana satu ayat rangsangan. Dan mana satu ayat tugasan. Dalam ayat tugasan ini ada tema dan arah soalan yang merupakan kehendak soalan. Yang menjadi masalah pada hari ini murid membaca sekaligus sekali imbas je soalan. Dan akhirnya mereka tak melihat pada ayat rangsangan, ayat tugasan, mereka melihat pada tema semata-mata. Jadi akhirnya mereka gagal memenuhi kehendak tugasan sebenar soalan. Maknanya dia tak faham soalan yang orang beri tu. Apa yang dia nak? Dibaca sekali imbas je, jadi mereka nampak tema je, mereka tak nampak ayat tugasan. Okey, contoh kita belajar sama-sama pagi ni. Boleh cikgu. Kita belajar. Saya bagi soalan. Ya, kami ni lah soalan bahagian B. Markahnya 100. Soalan bahagian B ni ada ayat rangsangan, ada ayat tugasan. Okey, dalam ayat tugasan ada tema dan arah soalan. Okey, saya bacakan soalannya. Kemudian Jurahibah teka dah pagi ni. Kena teka. Takut pula ni. Peluh rasa bila kena teka. InsyaAllah. Baru bahasa Melayu. Soalan ni, penggunaan telefon bimbit dalam kalangan remaja menyebabkan mereka mengabaikan tugasan seharian di samping menjejaskan prestasi dalam pelajaran. Jadi ini bahagian pertama soalan. Agak-agaknya dah ni ayat rangsangan ke nak rangsang ke dah memberi pada tugasan agaknya Jurahibah. Ni baru ayat rangsangan. Dia kalau tugasan tu dia suruh kita buat kan. Dia macam ada tindakan. Nasib baik betul. Bagus DJ. Jadi itulah ayat rangsangan. Dalam ayat rangsangan ni dia tak ada tema lagi. Dia ada tema tapi dia tak ada lagi kehendak ni tak ada lagi. Dia tak ada kehendak lagi apa nak kena buat lagi. Boleh. Okey. Peranan ibu bapa untuk mengawal penggunaan telefon pintar dalam kalangan anak-anak. Ini ialah ayat tugasan. Dalam ayat tugasan tadi ada tema, ada arah soalan. Apa temanya agaknya begini? Tema dia adalah telefon pintar. Ya, temanya ialah telefon pintar dan arah soalannya ialah peranan ibu bapa. Ya Allah, pandainya kita. Dia kalau dua-dua berebut biar dia seorang je lah. Excited. Okey. Soalan ni dia berkendakkan murid menyatakan apa peranan ibu bapa dalam mengawal penggunaan telefon pintar kan dalam kalangan anak-anak. Jadi dia perlu beri 5 lah peranan mungkin. Atau kalau sikit pun hampir 3 peranan ibu bapa untuk mengawal penggunaan telefon pintar dalam kalangan anak-anak di rumah. Okey. Faham. Jadi kita perlu analisis terlebih dahulu soalan tu. Boleh. Kalau kita sediakan angka. Yelah kalau kita tak tahu soalan tu macam mana kita nak buat rangka. Betul. Jadi kita analisis, kita cari ayat rangsangan, ayat tugasan. Dalam ayat tugasan ada tema dan arah soalan. Okey, cikgu, yang tu kita selesai dah analisis soalan tu, kita dah tahu dah mana ayat rangsangannya, mana ayat tugasan dia kan. Masa saya zaman sekolah dulu cikgu kan. Lama dah tu. Tak mikir. Sekarang tak boleh bagi tahu apa kan. Dulu kan kalau masih kita dulu kita isi mula-mula pendahuluan. Isinya kena ada 3. Lepas tu kesimpulannya. Ada kesimpulan di hujung tu. Boleh cikgu. Akhir kalam tu. Kan konklusinya. Zaman-zaman dulu. Jadi boleh cikgu kongsikan kalau kita nak buat pendahuluan ni dengan cemerlang dia macam mana ringkas permulaan dia cemerlang ayat tu. Macam mana cikgu? Macam mana tu cikgu? Okey, baik. Jadi kita kongsikan macam mana nak tulis bahagian pendahuluan cemerlang ni. Jadi saya sediakan formula mudah untuk menulis bahagian pendahuluan cemerlang. Formulanya catat ni. Baru aku dah catat. Itu catat ni. Catat ni cikgu ya. Pandi. Buat kerja. Rakput P-U-T. Ratput. Ratput. P-U-T.
Oh, Radput. Okey. Radput. Formula dia. Saya jelaskan tentang akronim ni. Apa tu cikgu Radput tu? Apa itu Radput tu? Boleh cikgu jelaskan? Okey, saya jelaskan. RA ni ialah ayat rangsangan. Okey, ayat rangsangan. Jadi maksudnya untuk tulis pendahuluan mesti ada ayat rangsangan. Kena ada ayat rangsangan. Betul-betul. Jadi mungkin pelajar boleh salin semula ayat rangsangan tadi kan? Itu kaedah pertama. Boleh balik ayat rangsangan tu ya? Boleh. Tapi ada juga pelajar yang cemerlang lagi ni. Dia bina ayat rangsangan sendiri. Buat sendiri? Pantun. Pantun. Pantun tentang telefon bimbit. Berpantun bersama DJ kan? Mungkin dia nyatakan fakta. Mungkin tentang berapa pengguna telefon bimbit di negara kita sebagai ayat. Ini cemerlang, betul-betul cemerlang tu. Cemerlang lah Okey, saya jelaskan tentang T pula. Apa dia tu T, cikgu? Ini ialah ayat tema. Ada ayat tema. Jadi kalau tema hari ni telefon pintar, pelajar akan berayat, telefon pintar ialah. Cerita pula. Ialah apa kak tanya ni soalan spontan pada juri hebat pula ni. Telefon pintar ialah apa kak ni? Ialah satu alat komunikasi untuk merangsang kita. Merangsang. Lengkap ayat. Tahu takut. Aku antara yang dapat separuh je makan. Bahasa Melayu itu dapat berapa? Tapi telefon pintar ialah alat. Alat komunikasi yang digunakan untuk menghantar suara kan? Betul alat. Menghantar video dan kita boleh menggunakannya untuk permainan. Untuk permainan video dalam talian. Itu ayat paling mudah lah tu kan? Ya. Kalau mungkin dia tak ada arah dah, dia kata telefon pintar ialah gadget yang sangat penting pada hari ini. Pun boleh juga. Kan? Okey cikgu nak tanya, kalau macam untuk tema lah kan, kita nak huraikan tema dia tu, kita perlu tak ayat yang macam bombastik tu, tapi dia nak bagi tahu sikit je, macam dia kena pusing. Kena panjang ke kena pendek cikgu? Macam tu. Okey, jadi saya cadangkan mungkin ayat tema ni mungkin saja yang kurang pengetahuannya mungkin dia jawab satu ayat. Jadi pelajar yang baik ini mungkin dia jawab 2 atau 3 ayat. Jadi bolehlah letakkan kosakata luas. Jangan letak bombastik. Letak kosakata luas. Mungkin biasa kita dah istilah yang dah terima pakai mungkin pada hari ini ialah gadget. GADGET, gadget. Bukan GADJET itu dalam bahasa Inggeris tu kan. Kena tahu pula macam mana eja dia betul tu. Elok ya. Itu terima. Jadi kosakata luas. Kita gunakan dalam ayat tema. Kemudian saya jelaskan pula P, peribahasa. Peribahasa. Mungkin pelajar letakkan pengguna telefon bimbit pecinta yang ramai di negara kita bertepatan dengan peribahasa bagai cendawan tumbuh selepas hujan. La ilaha illallah, bijak. Ingat cikgu nak marah. Ingat cikgu nak marah. Saya rasa betul dah kenapa pun. La ilaha illallah. Takut dah. Padi tu juga. Bagian pendahuluan je kita dapat ni kan. Betul. Jadi pelajar letakkan seterusnya you ialah umpama ni rujuk pada contoh lah. Jadi pelajar yang ada banyak membaca dia tahu apa juga pengguna telefon bimbit di negara kita. Orang rakyat Malaysia pada hari ini memiliki 2 buah telefon bimbit. Mungkin menyatakan contoh-contoh yang merujuk pada unsur maklumat. Pengalaman dan P yang terakhir ialah ayat tugasan. Tadi kita dah belajar kan ayat tugasan ialah bahagian kedua soalan, betul kan? Jadi pelajar pun letaklah oleh itu peranan ibu bapa untuk mengawal penggunaan telefon pintar dalam kalangan anak-anak akan dijelaskan. Jadi dia beritahu yang begitu. Jadi lengkaplah sebuah bahagian pendahuluan. Kalau isi pula macam mana? Dulu kalau masa saya sekolah dulu, kita kena ada 3 bahagian perenggan isi tu. Jadi kalau formula untuk kita buat isinya macam mana pula cikgu? Kena ada 4 baris ke setiap perenggan? Ke guna? Jadi cadangan isi lah. Dicadangkan pelajar-pelajar SPM ini. Contohnya ada 3 hingga 5 isi. Setiap satu isi, satu perenggan. Jadi formula untuk isi ni saya ringkaskan saja.
iaitu tisu, iaitu formula itu tisu bermaksud tugasan idea dan semuanya mesti berfokus pada su, iaitu subjek. Idea. Contoh peranan ibu bapa untuk mengawal penggunaan telefon pintar itu ialah tugasan, betul kan? Jadi ideanya ialah ibu bapa mengehatkan penggunaan telefon pintar anak-anak mereka. Jadi ideanya, I-nya ialah ibu bapa mengehatkan penggunaan telefon pintar anak-anak. Okey, itu idea dia. Mesti berfokus pada su, iaitu ibu bapa dalam tu. Macam mana ibu bapa mengehatkan penggunaan telefon pintar anak-anak. Jadi tisu formulanya. Tisu ya. Tisu. Jadi kena ingat tisu ya. Tugasan idea, su adalah subjek. Pandai dah tu. Cemerlang insya-Allah. Cemerlang ni. Jadi ada masa sikit lagi. Okey, jadi silakan cikgu, boleh. Dalam kalangan pelajar pada hari ini ialah ramai pelajar yang tidak fokus pada su, iaitu subjek idea tadi. Mereka mulakan ayat kedua dengan hal ini demikian kerana mungkin. Macam kena diri sendiri. Sebab jadi dia tak fokus pada su tadi, iaitu macam mana ibu bapa mengehatkan penggunaan telefon pintar anak-anak. Jadi dia beritahu pula sebab pula. Jadi ini masalah yang berlaku. Okey. Faham. Jadi mudahlah sebenarnya sebab dia dah tahu dah apa dalam perenggan isi tu benda dia apa kena nak ada. kena buat, apa nak kena letak ya. Kalau tidak nanti yang isi pertama dengan isi yang akhir tu dia tergabur susunan tak kena. Jadi taklah kata bilau bahagian huraian ideanya, betul kan? Dia dah kacau Macam bila tadi nanti cikgu put, nak menanda lepas tu pun. tisu. Kena ada okey. formula dia. Tadi rat put. lepas tu tisu. tisu. Kalau untuk kesimpulannya pula apa cikgu? Kesimpulan ni saya ringkaskan saja juga, ringkas juga. Ringkas cikgu. Konklusinya Mesti ada pandangan, mesti ada pandangan. Tapi biasanya pelajar atau calon ni dia mula dengan kesimpulannya, atau tadi mula terkata akhirul kalam. Ya, akhirul kalam yang tu je cikgu. Jangan salah akhirul kalam. Ikutlah, jadi dia buat rancangan terlebih dahulu lah akhirul kalam. Dia sebutlah mungkin telefon pintar perlu dikawal dalam kalangan anak-anak. Apa harapan dia? Contoh yang pelajar ayat sebut dia nyatakan harapan dia. Semoga. Betul. Kepada telefon pintar, semoga penggunaan telefon pintar dalam kalangan anak-anak dapat dikawal. Itu harapan. Mesti positif harapan ni, jangan yang negatif. Kena positif. Okey. Sebenarnya letak pandangan. Pandangan ni apa pandangan kita tentang telefon bilik? Boleh tak boleh kawal sebenarnya? Senangnya mungkin kita katakan penggunaan telefon pintar dalam kalangan anak-anak suka untuk dikawal, terutamanya di rumah. Kita nyatakanlah pandangan kita. Boleh positif, boleh negatif. Tak masalah. Dan akhirnya nyatakanlah cadangan. Oleh itu kita perlu bersama dengan semua pihak kan untuk mengatasi masalah ini. Mungkin itu keadaannya. Dia harapan, pandangan. Jadi kalau kesimpulan dia memang kita kena bagi positif je ke pada cadangan tu je kita kena ada negatif, ada positifnya. Macam mana tu cikgu? Okey, jadi maksudnya dalam kesimpulan ni pelajar perlu merumuskanlah apa pandangan dia secara keseluruhannya berkait dengan apa-apa yang dia telah tulis tadi. Jadi seelok-eloknya positif lah. Jangan buat yang negatif. Macam tu je lah. Kalau boleh walaupun soalan tu macam dia kata soalan tu merujuk kepada sesuatu yang negatif, tapi kita punya kesimpulan haruslah jadi positif macam tu. Kita bawalah kepada situasi positif. Cikgu nak tanya ni cikgu. Adakah di penghujung ni orang kata di bahagian kesimpulan tu kena ada ketiga-tiga tadi? Maknanya harapan kena ada, pandangan kena ada, cadangan pun kena ada. Macam tu ke cikgu? Seelok-eloknya itu sebuah kesimpulan cemerlang lah. Jadi kalau nak letak lagi tambah lagi, letak pula peribahasa boleh tak? Kalau letak di situ pun boleh juga, tak masalah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing macam tu.
Ya, boleh oleh itu kita bahasa Melayu kita perlu bekerjasama bagi aur dengan tebing. Dahsyat. Oh, macam tu, tapi kalau peribahasa tu kena lah dengan Kenalah apa tu dengan, karangan tu. topik karangan tu. Jangan tak kena pula. Kalau bagi aur dengan tema kita tebing, tadi. letak dengan telefon bimbit nak jadi apa? tak kena. Itu penjual telefon bimbit dapat. Okey, baik ni ni soalan yang terakhir. Okey, akhirnya mungkin ada guru yang berkehendak Cikgu Nazir untuk berkongsi soalan yang perlu difokuskan dan boleh menjadi latihan kepada murid sepanjang PKP ini sendiri. Mungkin Cikgu ada agaknya soalan-soalan latihan yang untuk dikongsikan bersama. Okey, terima kasih. Jadi yang pertama tadi ada soalan tadi yang kita dah jadikan sebagai contoh tadi kan. Tema hanya telefon bimbit. Betul kan? Telefon pintar. Betul, telefon pintar. Ada satu lagi sebab kita cuti lama kan, takkan satu karangan je kan. Ya, ada lagi. Satu lagi. Okey, dengar betul-betul, catat dah. Catat, kita catat dah ni. Saya catatkan sekali. Okey. Persekitaran sekolah yang ceria. Panjang rupanya. Ayat sangat ni. Ayat sangat awak ni pun bika. Persekitaran sekolah yang ceria menjadikan murid lebih bersemangat untuk belajar dan mengejar kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Yang ini ialah ayat rancangan. Saya ulang sekali lagi. Boleh. Persekitaran sekolah yang ceria menjadikan murid lebih bersemangat untuk belajar dan mengejar kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Ini ayat rancangan. Saya teruskan dengan ayat tugasan. Cadangkan langkah-langkah bagi memastikan kebersihan persekitaran sekolah sentiasa terjaga. Cadangkan langkah-langkah bagi memastikan persekitaran sekolah sentiasa terjaga. Jadi pelajar-pelajar bolehlah menuliskan karangan menghantar kepada guru mata pelajaran masing-masing. Panjang karangan tidak kurang 350 patah perkataan. Maknanya mesti lebih 350 patah perkataan. Ini cadangan. Cadangan. Langkah-langkah tu pun cadangan. Kira balik. Tidak kurang ya. Tapi kalau biasanya kalau saya dulu kan 350 macam susahnya. Tapi bila dah menulis seronok, bila dah ada idea Terlebih-lebih. Melampau-lampau. Kita awak nak jawab SPA. Bukan SPM. Okey, jadi kita cadangkan untuk yang kelas inilah kan 350 patah perkataan supaya pelajar dapat mengisi masa lapang mereka dengan menulis karangan. Jadi ni pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 juga boleh? Boleh menulis karangan ni bersama-sama. Okey. Banyak ilmu yang kita dapat daripada Cikgu Nazir hari ni. Ya, betul. Jadi mula-mula orang kata permulaan kena ada? Kita kena ada ratput. Formulanya ratput. Pada bahagian inci formulanya ialah tisu. Dan bahagian kesimpulan harapan pandangan cadangan mesti ada. Bukan kau. Aduh, dia kena pergi lagi bahasa Melayu dan ni. orang kata untuk latihan persekitaran sekolah yang ceria. Ini sebab kita sempat tulis ni tadi. Persekitaran sekolah yang ceria menjadikan murid lebih bersemangat untuk belajar dan cemerlang kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Awak antara cikgu yang budak akan jadi cikgu boleh ulang lagi. Saya baik. Okey, mungkin kepada anda yang tak sempat nak salin, nanti boleh tengok live Facebook Pahang FM. Kita akan share juga dekat Facebook Pahang FM ni. Jadi kita ada orang kata buat simpanan kat situ. Betul. Jadi buat mu jangan risaulah. Kayaknya tadi anak kau ni pergi kedai kejap. PKP pergi kedai. Tolong mak tak ada. Kat rumah seorang tak boleh bawa motor. Jadi terima kasih cikgu atas perkongsian bahasa Melayu hari ini. Semoga adik-adik kita, pelajar-pelajar kita dapat menggunakan dengan baik. Betul. Terima kasih Cikgu Muhammad Nazir. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kita bersama dengan Cikgu Muhammad Nazir Noh, merupakan guru bahasa Melayu dalam segmen Wacana Akademik ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Iaitu bahasa Melayu fokus kita. Di mana bahagian yang macam Cikgu Nazir beritahu tadi, ada 3 bahagian. Apa yang kena buat? Mula-mula kita kena ada ratput. Kita kena ada Kedua, ratput. kita ada tisu. Ketiga kita ada apa? Kita kena hapaca. Itu untuk kertas 1 bahasa Melayu. Seronoklah seronok macam ni. Kalau orang kata waktu Perintah Kawalan Pergerakan ni, walaupun kita ke sekolah, ilmu termasuk. Tapi jangan risau. Sebenarnya bukan satu subjek je. Kita ada banyak subjek lagi. Banyak. Ni kau nak kongsi pada wakmu ni.
Apa dia tu? Tadi ada tengok dekat Facebook, dekat Instagram. Sabar lah kau nak kongsi ni. Awak dia kau gelak-gelak. Sabar. Ni kau mau jumpa. Okey, di mana Pahang FM dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Pahang mempersembahkan wacana akademik ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Temu bual eksklusif bersama barisan pendidik ketika PKP bagi subjek SPM dan juga STPM. Bimbingan barisan guru bidang dan guru cemerlang Negeri Pahang turut boleh didengari menerusi Facebook Live Pahang FM pada 6 April, bermula 6 April pada hari ini sampailah pada 10 April 2020 dan akan disiarkan menerusi siaran menerusi zon aktif pada pukul 11 zon Pesona 11.15 minit pagi. 11 suku sepanjang hari minggu ni duduk dengar radio Pahang FM. Jadi esok belajar benda lain pula. Seronok weh. Sebanyak ada ramai cikgu. Jadi ada 5 simpan. cikgu yang terpilih ni. Kena simpan semua ni. Share dekat cikgu-cikgu, dekat anak-anak murid semua. Betul. Awak dah dengar radio Pahang FM belum? Ni. Macam-macam. Pagi ni apa ada, cikgu Nazia ada cerita tadi. Baiklah. Kejap lagi kita kembali. Ada sesuatu yang nak dikongsikan tentang COVID-19. Perkembangan terkini lah COVID-19. Ya. Jom kita berhibur dengan Zuhud. Terus dengar.